Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak berkongsi sedikit pendapat saya tentang kelas research methodology. Sekurang-kurangnya berdasarkan kepada apa yang telah saya lalui selama ini. Saya berpendapat kelas research methodology satu kelas yang kurang berkesan untuk menyediakan pelajar postgraduate dalam menjalankan kajian. Okey. Ini pengalaman saya sebagai seorang yang zero knowledge tentang research method dalam social science, kerana saya sebelum ini masuk amal kimia, kemudian beralih bidang kepada pendidikan, jadi sesuatu yang sangat asing bagi saya. Oleh kerana research method ini wajib dan perlu diambil pada semester pertama, ketika itu semangat kita meluap-luap dan kita mengharapkan selepas kelas sistem metodologi selama 14 minggu kita akan terus dapat melakukan kajian dengan baik. Tapi pada saya, sekurang-kurangnya pada saya, harapan itu sangat meleset. Okey, setelah saya melalui semua itu, maka saya berpendapat ada satu perkara yang maybe tidak diambil berat dalam kelas research method. Okey, kelas system method sepatutnya kelas yang practical, two-way communication, discussion. Kita belajar aspek-aspek penyediaan proposal. Okey, jadi setiap pelajar sepatutnya telah ada suatu intended research yang mereka cadang untuk lakukan. Okey, sebab itulah kelas patut dimulakan dengan perbincangan dan diajar pelajar terma-terma berkaitan dengan jurnal, artikel, bagaimana untuk mendapatkan jurnal yang terbaik, leading jurnal, bagaimana untuk menentukan skop, fokus kepada suatu isu, problem, kemudian mendapat working title. Jadi maybe 3 minggu yang pertama setiap pelajar sepatutnya dah ada working title. Okey, intended research yang mereka nak lakukan. Barulah kelas research metodologi memberikan selebih makna dan impact kepada mereka. Okey, katalah ada 30 pelajar. Tentulah ada 30 tajuk yang berbeza. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh bagikan mereka kepada dua kelompok besar. Maybe majoritinya buat kuanti dan maybe secara minoritinya buat kuali. Itu bukan isu yang besar. Yang paling penting terutamanya bagaimana pelajar itu berinteraksi dengan supervisor dengan cara bertanya soalan-soalan berkaitan dengan bahan yang mereka baca. Okey, katalah pelajar yang ingin melaksanakan kajian kuantitatif. Okey, peringkat master umpamanya, bertanyakan soal sampling methods. Okey, random sampling method. Jadi pelajar-pelajar yang buat kuantitatif yang lain juga boleh mendapat manfaat. Okey, daripada persoalan tersebut secara detail berkaitan dengan apa yang dia nak lakukan. Jadi ada banyak soalan yang mungkin berbeza-beza yang pensyarah boleh tackle soalan itu dan berikan kefahaman kepada mereka. Jadi sekurang-kurangnya mereka telah mendapat sesuatu yang spesifik kepada kajian yang mereka nak lakukan. Okey, begitu juga pelajar diminta untuk menyediakan artikel-artikel dalam working title masing-masing dan diajar bagaimana untuk menulis secara kritis. Okey, jadi masing-masing ada bahagian masing-masing. Okey, dan diajar pula bagaimana untuk membuat rujukan, membuat citation yang baik, yang proper berdasarkan artikel-artikel yang mereka baca. Okey, technical dan mechanical penulisan. Itu yang selalunya tidak ada. Okey, contohnya pengiraan sampel. Okey, sample size umpamanya. Diajar bagaimana sample size itu dikira dalam beberapa situasi yang ditanya oleh pelajar. Okey, berbincang bagaimana sampel itu boleh dikira. So begitu juga dalam pemilihan IV dan DV. Kita tak mau cerita IV adalah sekian, DV sekian, itu saja secara superficial. Tetapi perbincangan tu berdasarkan kepada satu skop pelajar. Okey, pelajar tu mengatakan untuk kajian begini, okey, kita minta pelajar tu apakah IV dan DV kajian masing-masing. Jadi daripada perbincangan itu, kupasan yang diberi itu adalah satu kupasan yang betul-betul menepati kajian yang bakal dilakukan. So pelajar lain yang dalam kelas yang sama boleh mendapat pengajaran, pemahaman daripada perbincangan tersebut. Kita tak mau memberi satu situasi yang ideal untuk semua pelajar. Jadi perbincangan itu sangat terhad. Tambah pula ada test 1, test 2 yang umum pula. Satu pelajar tu kena tahu semua metod.
Okey, satu pelajar kena tahu semua sampling method. Okey, so on and so forth. Jadi sebenarnya itu tak perlu. Satu pelajar sepatutnya menguasai bidang kajian dia. Okey, yang lain tu mereka tahu secara sepintas lalu saja. Tak perlu ada test-test pula. Yang paling best ada pula final test. Kena study semua method. Saya rasa itu satu pembaziran. Kelas research method seharusnya kelas two-way communication, lebih berbentuk praktikal. Pelajar bertanya soalan, membuat assignment, membuat apa saja tugasan yang diberikan dalam kelas itu berdasarkan apa yang dia bakal lakukan. At the end of the day, di akhir daripada kuliah selama 14 minggu tersebut, pelajar boleh menyediakan satu proposal yang baik, dengan citation yang baik, dengan format yang sempurna, dengan penulisan kritis, literature review yang baik. Yang itu sebenarnya yang tidak ada dalam kelas research methodology selama ini. Saya tak tahu kenapa. Yang saya tahu, bila pelajar habis kelas research method, mereka tak tahu apa nak buat, mereka blur. Jadi itu yang selalunya saya temui. Bila tanya pelajar-pelajar, mereka belajar kelas research method skor A lagi, tapi mereka tak dapat banyak impact kepada apa yang bakal mereka lakukan. Okey, itu saja sedikit pendapat peribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai rumah nak masuk.